Amin ya rabbal alamin. Okey, alhamdulillah. Ada buah maram. Okey, terbaik buah hati ni. Okey, jadi semua, kalau semua dah bersedia, jom kita masuk kepada topik yang seterusnya. Okey, jadi boleh buka modul masing-masing muka surat muka surat 20. Ya, muka surat 20 di 23. Ya betul. Muka surat 23. Okey, alhamdulillah. Jadi jom. Jadi hari ini kita belajar pula topik seterusnya, iaitu berkenaan pula dengan tanda bulat ataupun tanda bujur di dalam Al-Quran. Jadi selama ni kadang-kadang kita jumpa dalam Al-Quran kan, ada bentuk bulat macam ni. Ada bentuk bulat macam ni. Contohnya dekat dalam modul ni lah. Jadi macam mana kita nak baca tanda bulat tu? Jadi tuan-tuan dan puan dengar baik-baik. Tanda bulat ni biasanya dia selalu duduk dekat huruf mat. Huruf mat ada berapa tuan puan? Tulis sikit. Apa huruf mat? Apakah huruf-huruf mat? Tiga, betul. Apakah yang tiga tu? Batasa ke? Dazaroza ke? Alif waw ya, betul. Jadi benda ni kena ingat sampai bila-bila. Bila sebut mat dia, ingat tiga benda ni. Alif, waw, ya. Bila sebut mat dia, ingat alif, waw, ya. Sebab huruf mat ni nanti kita akan belajar lagi mendalam. Dia ada banyak jenis lah. Tapi semuanya berkisar tentang tiga huruf ni je sebenarnya. Alif, waw, dan ya. Okey. Jadi jom tengok. Sekarang ni, dia duduk dekat huruf mat yang, inilah huruf mat, iaitu huruf alif. Dia duduk dekat atas alif. Jadi kan alif, biasanya atas alif ni hamzah. Tapi sekarang ni atas alif ni dia ada tanda bulat. Apa maksudnya tu Ustaz? Jadi maksudnya dekat situ tulis dekat bawah tu ada dia tulis besar-besar tu. Ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Jadi abaikan sahaja alif bertanda bulat. Jadi cara nak bacanya adalah tak payah baca. Itu je. Jadi bila kita nampak alif ni ada tanda bulat, kita abaikan saja. Tak ada apa-apa pun kat situ. Dia memang ada kat situ. Dalam tulisan dia memang ada. Dia kira macam bahasa orang putih lah. Kalau kita biasa dengar. Ni. Ejaan Q. Beratuk, beratuk. Ejaan Q. Ejaan dia punyalah panjang. Tapi kita sebut Q je. Jadi andai katalah bahasa Inggeris ni macam bahasa Melayu. Macam bahasa Melayu pula. Bahasa Inggeris ni macam bahasa Arab, bahasa Al-Quran ni. Jadi dia akan letakkan tanda bulat tu pada huruf ni lah, U dengan E ni. Bermaksud dalam ejaan dia ada. Tapi kita tak sebut pun huruf tu. Senang cerita dalam bahasa Melayu, contohnya macam ni lah. Macam stoken. Ejaan stoken, Stoking. Ejaan stoking. Betul ke? Ke saya salah? Betul lah tu. ABM bahasa Melayu A kot. Dulu. Jadi andai katalah kalau bahasa Melayu ni macam bahasa Arab, akan diletakkan tanda bulat di atas G ni. Menandakan G ni ada pada ejaan tetapi tiada pada bacaan. Jadi kita abaikan sajalah huruf yang bertanda bulat. Jadi cuma dalam Arab ni lain sikit lah konsep dia. Sebab dia dia duduk pada huruf mat. Jadi bila kita baca, kita abaikan dia. Senang ceritalah. Sebelum ni kita belajar huruf mat ni memanjangkan bacaan. Tapi bila ada je huruf tanda bulat tu, dia cancel balik. Dia tak jadi panjang. Dia jadi pendek balik. Jadi kenapa? Kenapa dia tak buang je terus huruf alif tu? Kan alang-alang dah tak panjang. Contohlah kan, dia buang je terus huruf alif tu. Tak boleh lah macam tu, tuan-tuan dan puan. Sebab ejaan dia dalam bahasa Arab memang macam tu. Fa za wa qawa.
dengan alif. Itulah ejaan dia. Maksud dia jangan tanyalah. Ini bahasa Arab ni kurang sikit. Tapi memang ejaan dia macam itu. Jadi tak perlu kita nak berdebat-debat. Kenapa nak letak tanda bulat? Buang je lah. Tak payah kita nak debat-debat. Ingat satu perkara saja. Bila ada tanda bulat pada huruf mat, kita abaikan sajalah. Jadi jomlah kita tengok pada contohnya. Jadi contohnya dekat sini. Fa. Tengok daripada kanan ni lah. Fa baris atas. Fa. Fa ni satu harakat. Sebab apa tuan-tuan dan puan satu harakat? Sebab tak ada huruf mat pun kat sini. Tak payahlah nak panjang. Jadi fa ni satu je lah. Dan zu ni dua harakat. Sebab apa? Sebab ada huruf waw dekat sini. Sebab tu dia jadi dua harakat. Jadi fazu ku ni pun dua. Sebab apa? Sebab ada huruf waw. Dia berbaris depan bertemu dengan huruf waw. Jadi dia pun dua juga. Jadi alif ni nak buat apa kat sini? Abaikan sahaja. Jadi dah siap tulis satu dua dua, kita dah nampak kita dah pangkahkan alif tu. Maknanya kita kena baca fadzuqu fadzuqu, begitu saja. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, tak perlu pun kita baca fadzuqu tiba-tiba pula kan terbaca. Ha, Fadzuqu itu salah lah. Yang betulnya fadzuqu. Jadi saya ulang lagi sekali tuan-tuan dan puan. Alif yang bertanda bulat tu sebenarnya tidak membawa maksud apa-apa, melainkan dia tidak ada apa-apa fungsi. Itu sajalah tuan-tuan dan puan. Okey. Jadi mungkin untuk alif ni tuan-tuan tak nampak lagi lah. Sebab untuk alif ni dia jauh daripada tempat mat tu. Sekejap, kita tengok. Lambat pula aku ni. Okey, tak apa. Okey, ni contohnya. Tuan, cari tanda bulat. Tadi dah nampak dah. Ni dah. Jadi tanda bulat untuk alif ni biasanya dia duduk sebelah waw lah. Macam ni contohnya. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada Al-Quran yang ada color ni, senang sikit lah kita nampak. Sebab dia dah kelabu kan. Jadi masuk kelabu tu, dia tak berfungsi. Sama juga lah dengan huruf-huruf lain. Yang kelabu ni, dia bermaksud tidak berfungsi. Okey, mantap. Jadi jom kita pergi pula kepada tengok ni pada bawah ni lah. Yang bawah ni jom ada mat. Ya betul Pori ni ada mat. Okey, mantap. Jadi jom kita bacalah dulu bersama-sama. Jadi ingat masing-masing semua dah tulis nombor ke dalam modul masing-masing. Kalau yang masih perlukan nombor, teruskan guna nombor. Yang dah boleh kata dah boleh bersara daripada nombor. Dah graduate. Yang dah tak payah guna nombor, jom baca bersama-sama saya. Tanpa dengan nombor. Yang masih guna nombor, jangan lupa tekap dan calit. Pusing calit-calit. Dua kita pusing, satu kita calit. Jangan lupa lah hari tu kita ada hantar nota kan. Nota yang perlu apa? Nota yang ajaib. Nota ajaib nama dia. Lupa pula. Jadi tengok dekat nota ajaib tu nampak tak step dia? Yang pertama tuliskan nombor. Yang kedua cuba buang nombor. Yang ketiga ulang-ulang dan ulang sampai kita lancar. Jadi jom baca bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kanan. Fadzuqu. Fadzuqu. Seterusnya. Su'idu. Su'idu. Cuba ikut. Cuba try. Sama tak macam saya baca? Seterusnya. Faqalu. Faqalu. Seterusnya. Fasiru.
Fasiru. Seterusnya. Amanu. Amanu. Wa amilu. Wa amilu. Wa aqamu. Wa aqamu. Wa atiqu. Wa atiqu. Oke, baris seterusnya. Nah, setakat ini semua cantik tak? Jadi ikut saya bersama saya. Liyakunu. Liyakunu. Oke, seterusnya. Nafaku. Nafaku. Oke, seterusnya. Wa'udhu. Wa'udhu. Seterusnya. Watadhuku. Watadhuku. Oke, seterusnya. Wasobiru. Wasobiru. Seterusnya. Warobitu. Warobitu. Fakulu. Fakulu. Ah, ini huruf bertindih ni jom try. Sama-sama. Tengok betul ke tidak huruf bertindih tu. Okey. Satu, dua, tiga. Ma bakhilu. Ma bakhilu. Betul ke tidak tu? Ke ada yang baca ada yang baca apa tu? Najihu. Najihu pula. Najilu. Tak ada jangan ada lama dah kita ajar tu. Okey, betul semua. Puan Jasmine betul. Alhamdulillah. Jadi kita nak ujung murid dua ni. Jadi pastikan huruf bertindih bukan lagi masalah untuk kita. Jadi kena ingatlah dia punya cara nak baca tu. Okey, seterusnya. Fa'aki. Salam makros pula lagi sekali. Fa'aqibu. Fa'aqibu. Okey, seterusnya. Siru. Siru. Oh tu Tuan Yasmin. Tapi kadang saya silap juga. Jadi kena berhati-hatilah Tuan Yasmin. Ingat, macam saya cakap. Okey, kita pause sekejap baca. Kita patah balik tadi. Mana dia? Cakap atas ni. Ingat macam saya cakap, pertama sekali kita baca yang atas. Kita anggap dia macam ni je. Contohlah. Ini huruf ba. Lepas tu ini huruf ho. Asal dia macam ni je. Tetapi dia ditukar, dia ditarik, diletakkan ke atas. Faham? Titik ni pula diletakkan ke tepi belah kanan. Tak? Dan yang atas ni dia terbalikkan lah. Itu je beza dia. Jadi bila kita baca ni, sebenarnya dia kalau kita dah pro, kita dah tak tengok dah huruf ni. Bila kita nampak je huruf yang bentuk macam ni, kita dah tahu dah. Okey, titik yang belah kanan kepunyaan atas, titik yang belah kiri kepunyaan bawah. Dan yang belah atas ni dia boleh jadi 5 huruf. Apakah 5 huruf tu, tuan-tuan dan puan? Komen sikit. Kita ulang kaji sikit lah huruf bertindih. Sebab huruf bertindih ni memang susah sikit. Apakah 5 huruf yang selalu berada di atas apabila bertindih batasanaya? Betul. Alhamdulillah. Jadi kita tengoklah. Jadi kita kena ingatlah. Belah kanan batasanaya. Betul puan. Jadi kita ingatlah. Kita baca dari kanan. Lepas tu kita jumpa titik. Titik yang pertama. Kita dah tak payah tengok dah huruf ni. Kita tengok titik je.
Okey, titik yang pertama belah kanan, dia ada satu titik dekat bawah. Huruf apa yang daripada 5 huruf tu ada satu titik dekat bawah? Huruf ba. Lepas tu kita tengok pula belah kiri. Kita guna line lah nak bagi nampak. Kita baca macam kita baca daripada kanan ke kiri je macam biasa. Kita tak payah tengok huruf ni, kita tengok titik je. Okey, jadi kita tahulah. Okey, huruf belah kanan dia boleh jadi 5 je batasan ayah. Ada satu titik di bawah, maknanya huruf ba. Tengok pula yang belah kanan. Okey, dia ada satu titik dekat atas. Antara 3 huruf tu, ja, ha, ho tu, huruf yang ada satu titik dekat atas adalah huruf ho. Itu saja. Jadi kena berhati-hati. Jadi itulah macam tips dia. Yang Tuan Rasmi yang lain pun sama. Bila jumpa huruf bertindih, kita baca sahaja daripada kanan ke kiri. Tak perlu kita nak tengok huruf ni pun tak apa. Kita tengok titik sahaja. Jadi andai katalah titik tu, dia yang belah kanan belah atas, yang belah kiri belah bawah. Cuba komen sikit. Maknanya huruf apa tu? Kalau belah kanan titik dekat atas, belah kiri titik dekat bawah. Komen sikit. Cepat. Huruf apa tu? Nah, ja, betul. Alhamdulillah. Pandai-pandai pada saya ni. Alhamdulillah. Okay, betul. Tuan Lan. Kak Liza pun betul. Alhamdulillah. Okey, jadi jom kita sambung ayat tadi. Tadi sampai mana dah? Sini Okey, jom. Okey. Jadi jom sambung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hajaru. Hajaru. Mantap. Seterusnya. Jahadu. Jahadu. Okay, mantap. Line yang terakhir sebelum kita pergi dekat tadi. Kafaru. Kafaru. Seterusnya. Qatilu. Qatilu. Seterusnya. Waqatalu. Waqatalu. Yang terakhir. Waqutilu. Waqutilu. Alhamdulillah. Selesai si bacaan kita. Jom kita pergi pula kepada seterusnya. Teruskan pula kalau dia duduk dekat atas waw. Tengok ni pada contoh seterusnya. Jadi macam saya cakap tadi, tanda bulat dia duduk dekat atas huruf mat. Dan sekarang ni dia duduk dekat atas huruf mat yang kedua, iaitu huruf waw. Ada tanda bulat ni pun pula. Jadi sama jugalah macam alif tadi. Tak perlu saya ulang balik. Dia ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Abaikan saja kalau huruf tu bertanda bulat. Jadi tu yang saya cakap tadi tu, dia cancel balik panjang. Sebab sebelum ni kita belajar huruf berbaris depan bertemu dengan waw, kita kena panjangkan. Tapi disebabkan ada tanda bulat ni, kita terus abaikan huruf waw ni. Anggap je dia macam tak ada. Jadi huruf alif ni pun, baris depan ni pun, dia akan jadi satu harakat. Jadi abaikan sajalah. Jadi dia tak dikira huruf panjang lah. Jadi ingat. Jadi waw ni kita panjangkan, kita abaikan, kita baca u. Jangan kita baca u. Kita baca pendek je. U. Kita baca pendek je. U. Yang la ni, mesti yang ada yang tertanya kan. Ustaz, kenapa bawah la ni 4? Sebab kan ada tanda ombak. Ini saya cakap tu. Berkenaan dengan huruf mat yang lain-lain. Ada mat yang dia ada tanda ombak. Jadi bila ada tanda ombak ni, dia ada cara lah nak baca dia. Ada yang kita baca 2, ada yang kita baca 4, ada yang kita baca 5, ada yang kita baca 6, ada yang kita baca 8 pun ada tuan-tuan. Tapi itu lambat lagi.
Sekarang ni kita fokus dua dulu lah. Cuma dalam contoh ni, kita letakkan tanda ombak ni supaya tuan-tuan dan puan nampak betapa pentingnya huruf mat dalam bacaan. Jadi walaupun belum belajar, tapi untuk permulaan ni, ombak ni kita tandakan sebagai 4 sajalah. Jadi Hamzah ni satu saja sebab tak ada huruf ya dekat sini. Ka ni pun satu saja sebab tak ada alif sebelah ka tu. Jadi bacaan penuhnya adalah ulaika. Ulaika. Panjangnya. Macam mana nak tekap tu? Jadi dah masuk 4 harakat ni tak ada dah tekap-tekap tu. Yang satu dua je. Okey, jadi jom. Kita teruskan pula. Kalau dia ada tanda bulat pada huruf ya. Jadi kita tengok pada tanda bulat yang ada huruf na ni. Apa yang kita perlu buat? Sama sahaja tuan-tuan dan puan. Ada pada tulisan. Tapi pada bacaan, tak ada apa-apa. Jadi kita abaikan saja ya ni. Abaikan saja ya yang bertanda bulat ni. Sebab apa? Sebab dia ada tanda bulat. Ha. Jadi kalau mat yang panjang ni ya ni tidak ada apa berbaris, tidak ada kan sebelum ni kita belajar kan. Syarat pertama huruf mat tidak apa? Mesti mati. Tidak ada apa berbaris dalam kurungan tu. Inilah dia. Maknanya kalau dia ada bulat, dia tak dikira matilah. Sebab mati dia tiada apa-apa baris. Tidak ada apa-apa tanda. Dia kosong je. Baru kita panjangkan. Tapi sekarang ni dia ada bulat. Dan kita tak boleh lah kalau jadikan dia sebagai huruf mat. Jadi kita bacalah baca biasa. Na satu harakat. Ba satu harakat. Dan Hamzah baris bawah. I satu harakat juga. Jadi tak bolehlah kita panjang. Jadi ba ni pun jangan kita panjang. Ustaz sebelah ba tu kan ada alif. Jangan kita panjangkan. Sebab alif syarat dia ah, syarat untuk huruf mat jadi panjang mesti mati baru paling panjang. Jadi alif ni mati ke? Dia tak mati tuan-tuan dan puan sebab dia ada hamzah dengan dia ada baris dekat bawah dia. Jadi ni soalan kuis ada yang silap. Ada kita tanyakan soalan minggu kedua tu. Minggu ketiga. Huruf yang mana satukah adakah adalah huruf mat? Ada yang jawab alif dengan hamzah tu. Salah lah. Sebab alif tu kena betul-betul kosong baru dia jadi huruf mat. Jadi jomlah kita baca semua satu harakat. Bacaan penuh dia akan jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nabai. Nabai. Tak payah kita nak panjangkan. Begitu saja. Okey, alhamdulillah selesai berkenaan dengan tanda bulat, tanda bulat. Selesai dengan tanda bulat, kita ada lagi satu tanda iaitu berkenaan dengan tanda bujur. Bulat ada, bujur pun ada. Jadi kena berhati-hatilah tuan-tuan dan puan. Bulat lain yang dengan bujur. Bujur ni macam mana pula? Jadi dengar baik-baik tuan-tuan dan puan. Tanda bujur ni biasanya dia duduk dekat atas alif saja. Kalau bulat dia boleh duduk dekat atas alif, dia boleh duduk dekat atas waw, dia boleh duduk dekat atas ya. Tapi tanda bujur ni dia hanya boleh duduk dekat atas alif saja. Jadi apakah maksud tanda bujur ni? Jadi tuan-tuan kena tengoklah. Yang bujur ni dia bentuk macam telur sikit lah. Kalau yang bulat bentuk macam bola. Macam tu. Jadi apakah maksudnya tanda bujur ni? Tengok dekat bawah tu dia tulis tu. Apa ni jika baca bersambung abaikan? Jadi tandanya jika kita baca bersambung, maksudnya alif dekat tengah-tengah ni kita sambungkan terus dengan huruf sebelah. Jadi kita abaikan je huruf alif ni. Kita baca sambung terus kepada huruf ba ni. Maka tak perlulah panjang.
Abaikan saja alif tu dekat tanda bujur. Bila dia dekat tengah-tengah dan kita baca bersambung, maka kita abaikan dia, kita buangkan dia. Simple saja tuan-tuan. Jadi ma baris atas ma, ada alif satu harakat, tak ada satu harakat. Ada alif dekat sini huruf mat. Tuliskan dua harakat dalam modul. Lepas tu ana, satu harakat, na sepatutnya ada dua harakat. Tapi disebabkan ada tanda bujur, dia jadi satu harakat balik. Ini tak bolehlah kita panjangkan na tu. Jangan panjangkan. Kemudian ba baris bawah b. Ha. Bila kita mengaji ni kita cek satu-satu. Ba baris bawah b, ba baris atas ba. Yang ni baru ada alif. Sebelah ba ni baru ada alif. Jadi bila ada alif, baru kita panjangkan. Alif ni kosong, tidak ada apa-apa tanda, tidak ada apa-apa baris. Maka panjangkannya. Dua harakat. Jadi bacaan penuh dia akan jadi ma'ana biba. Ma'ana biba. Okey, mantap. Jadi sebelum kita baca, kita teruskan dululah. Kepada tanda bujur ni, kenapa ayat dia macam ni? Jika baca bersambung. Kalau tak baca bersambung, kena buat apa? Jadi kita tengok pula kepada bawah ni, sama juga. Tanda bujur pada huruf alif. Sama juga. Dia tak duduk dekat huruf lain Dia duduk dekat huruf alif. Kita teruskan pula kepala tanda bujur ni pada huruf alif. Tapi dia duduk dekat hujung. Dia dekat hujung ayat. Biasa dekat hujung ayat ni maksud dia kita berhenti. Ataupun bahasa Arab dia kita waqaf. Jika kita berhenti, huruf alif ni dia akan jadi automatik dua harakat. Jadi dia baru ada fungsi. Dia kalau duduk dekat hujung, dia baru ada fungsi. Kalau baca bersambung, contoh dekat sini ada tanda bujur. Ini bujur ke tepi. Ada tanda bujur dekat sini. Jadi kalau ada tanda bujur dekat tengah-tengah ni, yang bawah ni dia akan jadi satu lah. Tapi disebabkan dia duduk dekat hujung, baru dia ada fungsi. Jadi jom bersama-sama dengan saya, kita baca. Jadi bila baca, jangan lupa tuan-tuan dan puan, cek satu-satu huruf. Jadi huruf ko berbaris atas satu harakat. Ko, waw baris atas satu, waw baris atas wa. Lepas tu ada huruf alif di sebelahnya, tuliskan dua, dia akan jadi dua harakat. Ro baris bawah ri, ada huruf mat sebelum dia baris bawah, kita tuliskan dua, ri panjangnya. Jadi ro baris atas, lepas tu ada alif. Alif ni tanda bujur. Jadi alif ni berada di hujung. Jadi kalau alif ni berada di hujung, jadi ingat baik-baik tuan-tuan puan, saya ulang balik. Dia tanda bujur bukannya tanda bulat. Bila dia tanda bujur, maka kalau kita berhenti, kita boleh bacakan dia dua harakat. Jadi bacaan penuhnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qawariro. Qawariro. Mantap, alhamdulillah. Jadi sekarang ni saya nak buat pop quiz sikit. Nak tanya. Okey, jadi andai katalah pada perkataan ini, ma'an nabiba yang kita baca tadi tu. Okey, andai katalah ni ayat panjang. Sebelum dia ada huruf lain. Batasannya kolak semua. Depan ni pun ada ayat lain. Ada ayat-ayat lain kan. Lepas tu kita tengah baca-baca, baca-baca. Tiba-tiba dekat sini kita tak cukup nafas. Bila tak cukup nafas, kita berhentilah.
Dia tak ada tanda wakaf pun. Tak ada tanda yang hujung ni. Tak ada tanda yang dekat atas. Tapi kita saja berhenti dekat situ. Jadi sekarang ni saya nak tanya, huruf na tu dia akan jadi satu harakat ke dua harakat? Komen sikit jawapan masing-masing. Ada yang jawab dua, ada yang jawab satu. Cuba lagi yang lain. Okey, ada yang jawab dua, ada yang jawab satu. Cuba tengok perang. Siapa geng satu? Okey, satu ke dua? Satu ke dua? Dua ke satu? Jangan jawab tiga. Tiga tak ada. Okey, satu. Okey, mantap. Okey, satu. Okey, betul? Betul ke satu? Okey, ramai yang jawab satu. Ah, Ramai yang jawab satu Okey, mantap. Jadi jawapan dia yang sebenarnya adalah dua. Kenapa dua Ustaz? Kata dekat hujung. Maksud saya dia di hujung bacaan kita. Jadi kalau kita berhenti dekat sini pun dia dikira di hujung lah, di hujung ayat kita sebelum kita berhenti. Maksud dia bila kita berhenti, bila kita wakaf, walau di mana-mana, walaupun tak ada tanda wakaf, kita kena panjangkan dia balik dua harakat. Macam tu. Macam Puan Tiara ni sebab dia dah betul dah. Sebab tak bersambung. Tapi dia silap pula. Dia baca tulis satu. Jawapan ni dua jadi contohnya macam kat bawah ni lah. Tengok kita contoh. Okey, andai katalah pada ayat yang bawah ni kita baca. Kat sini lah. Contoh sekarang ni dia satu harakat. Sebab kita baca bersambung. Jadi kita bacalah. Ma'ana bibaq. Lepas tu kita sambung lagi lah. Anggaplah dia ni satu ayat Al-Quran. Ma'ana bibaqola ana. Kat sini nafas kita dah terputus. Kita nak wakaf. Kita nak berhenti. Maka bila kita berhenti saja, automatik dia jadi dua harakat. Walaupun dekat sini kita nampak dia tak habis lagi ayat dia. Tak ada tanda wakaf pun. Tak ada tanda nombor pun. Tak ada tanda wakaf yang dekat atas tu pun. Tapi asalkan kita berhenti, dia mesti jadi dua harakat. Jadi bacaan dia dekat sini. Dengan baik-baik, saya baca. Kalau kita baca bersambung, Ma'ana bibaqola ana Yusufu. Itu kalau kita baca bersambung. Ana Yusufu. Tapi kalau kita wakaf selepas tanda bujur, dengan baik-baik, bacaan dia akan jadi Ma'ana bibaqola ana. Difaham ke tuan-tuan puan? Jelas tak? Jelas Okey, faham. Okey, Alhamdulillah. Jadi semua jelas. Terbaik. Jadi kena ingat baik-baik. Sebab ramai juga ini antara kesilapan yang biasalah. Ramai orang buat. Dia ingat hujung tu bermaksud wakaf. Contoh dekat sini. Dia ingat hujung tu bermaksud ni lah nombor ni ke ataupun tanda wakaf ni ke. Tak. Sebenarnya dalam Al-Quran dekat mana-mana pun boleh wakaf. Tapi ada cara dia lah. Tak boleh suka-suka. Cuma kita nak wakaf dekat sini. Tak ada masalah. Kita nak wakaf dekat sini. Boleh. Kita nak berhenti. Tapi janganlah berhenti tengah-tengah ayat. Itu tak boleh lah. Maksud saya dekat yang huruf yang terputus tu. Kita nak wakaf dekat sini. Tak ada masalah. Boleh saja. Tapi ada syarat-syarat dia lah yang kita kena ikut. Banyaklah syarat-syarat dia. Itu nanti kita akan belajar. Dalam musyaf tu ada tanda bujur tak? Ada. Tapi nak kena carilah pula. Sekejap kita cari dia. Sekejap tanda bujur. Tak silap saya ada daripada surah Al-Insan. Surah Al-Insan, surah ke berapa Surah ke...
Cari cari. Saya cari balik. Ya, mana ke surah Al-Insan? Surah Al-Insan, surah Al-Insan, surah Al-Insan. Surah Al-Insan. Ni dah muka surat 76. Ayat ke ya. Ni dah mantap Abu. Okey, ni dah tanda bujur. Nampak tak tanda bujur ni? Dia tak kelabu kan? Macam saya cakap tadi tu lah. Jadi dekat sini ada tanda bujur. Okey, jadi bila ada tanda bujur, kalau kita wakaf lah, dekat sini dah memang ada tanda wakaf lah. Jadi dekat sini kita kena panjangkan. Qawariro. Tapi andai katalah kita tak wakaf kat sini. Boleh ke tak wakaf kat situ Ustaz? Boleh je. Tak ada masalah. Macam wakaf ni sebenarnya pilihan. Kalau kita tak nak wakaf, tak apa. Tapi ada tempat yang kena wajib lah wakaf. Itu nantilah kita akan belajar. Cuma sekarang ni andai kata dekat sini kita tak berhenti. Kita baca bersambung. Kita sambung terus. Jadi bila kita baca bersambung, yang ini automatik akan jadi berapa harakat? Komen balik. Kalau kita baca bersambung, alif yang bertanda satu harakat betul. Alhamdulillah. Jadi kita akan baca qawariro qawariro min fid. Tu baca panjang tu lah. Tapi kalau kita berhenti, dia akan jadi qawariro. Dua harakat. Begitu saja lah. Jadi ini antara tanda wakaf yang saya ingat lah. Tanda wakaf pula. Tanda bujur yang saya ingat. Ada beberapa lagi lah. Di beberapa tempat. Jadi kalau macam dekat sini senang lah. Dia dekat betul-betul dekat hujung ayat. Jadi ada ketikanya dia tak duduk dekat hujung ayat. Dia tergantung dekat sini contohnya. Kita andai katalah contohlah dekat sini. Mana lebih baik Ustaz? Berhenti atau sambung? Atau ikut nafas kita? Yang lebih baik sebenarnya adalah berhenti. Jangan paksa diri. Tapi sebenarnya yang sambung tu dia jenis pernah tak tuan-tuan dan puan biasa tak main tarawih lah. Dengar ustaz-ustaz tu imam-imam tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pernah tak dengar ustaz-ustaz baca macam tu? Imam-imam baca macam tu? Pernah kan? Jadi tu saya cakap selalu betul. Jadi itulah macam saya cakap tanda wakaf ni sebenarnya pilihan. Jadi kalau nak baca bersambung boleh, nak berhenti pun boleh. Tapi tanda wakaf ni sebenarnya memudahkan kita lah supaya kita tahu dekat mana nak berhenti. Mengikut macam mana ayat tu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam itulah. Macam mana Rasulullah baca, tak pun macam mana imam-imam dahulu baca. Itu sebenarnya tanda wakaf tu. Macam ni contohnya tanda wakaf ni. Ini pilihan. Jadi adalah tanda wakaf yang wajib berhenti. Tapi yang itu nanti kita akan baca. Macam biasa kita beginner ni baik ikut yang biasa. Kau Ustaz. Betul Tuan Azmin. Tak payah kita nak belagak, nak baca. Ui, tak nak wakaf tu. Satu muka surat. Kan tumpul nanti. Tak ada nafas. Kan pengsan nantilah. Jadi jangan paksa diri. Nampak tanda wakaf, wakaf je. Simple. Ha, tapi kalau tak nak wakaf, contohlah nak cabar diri. Contohlah. Lagi-lagi bila baca surah Juzuk 30. Ni untuk latihan je lah. Contoh baca Juzuk 30 ni. Pendek sangat lah Ustaz. Qul huwallahu ahad. Mana surah ni? Baca lah itu dia lain. Ni dia contoh lah. Qul huwallahu ahad. Tapi rasa ikut nafas boleh atau tak juga kan? Boleh. Ya, boleh. Yang itu kalau macam dekat
Surah-surah tengah-tengah. Surah-surah tengah-tengah. Surah-surah dekat tengah ni kadang-kadang kita tak jumpa tanda wakaf dia. Contohlah dekat sini. Nampak tak? Satu baris ni tak ada tanda wakaf. Macam mana gayanya? Jadi tu saya cakap. Boleh je kita nak berhenti dekat mana-mana. Tak ada masalah. Cuma ada syarat-syarat dia lah. Jadi sebenarnya yang betul ikut nafas. Sebab kalau kita baca, contohlah kita baca dekat sini. Wa kadzalika nufassilu. Kita tarik nafas kat situ. Contoh dekat sini saya ulang balik. Wa kadzalika nufassilu al jadi dekat situ sebenarnya dah dikira waqaf. Bila kita curi nafas, dia dah dikira waqaf. Ha. Jadi, kalau kita tak cukup nafas, berhenti saja. Jangan kita paksa diri. Okey, Alhamdulillah. Jauh perginya wakaf ni. Tapi tak apalah, penting juga wakaf ni sebenarnya untuk kita tahu. Selain tak ada tanda bujuk, apa tanda lain untuk kita boleh wakaf? Selain tak ada tanda bujuk, apa tanda lain untuk kita boleh wakaf? Macam saya cakap tadi, wakaf ni dekat mana-mana pun boleh. Tak ada tanda bujuk pun boleh. Dekat sini pun boleh. Tak ada apa-apa tanda pun dekat sini. Tapi kita wakaf. Tak ada masalah. Cuma ada cara-cara dia lah. Macam contohnya kalau kita wakaf dekat sini, kita kena ulang balik satu, dua, tiga ayat. Pernah tak dengar ustaz-ustaz baca? Dia baca macam ni. Contohlah. Saya bacakan. Okey. Kita baca dari depan lah. Al-ayati walitastabina sabil. Lepas tu dia ulang balik satu ayat. Walitastabina sabilul muh. Begitu. Jadi itu tips dia lah untuk wakaf. Saja saya bagi tahu sekarang. Untuk kalau nak try baca Al-Quran, boleh cuba cara tu. Ada kan tuan-tuan? Ada. Jadi memang itulah cara-cara wakaf. Jadi untuk tanda wakaf ni, kita akan apa kata? Nantilah kita akan belajar dengan lebih lanjut. Jadi cuma setakat ni kena ingat berkenaan kepada tanda bujur balik. Jadi ingat tanda bujur bila kita baca bersambung maka dia akan jadi satu harakat. Bila kita berhenti, bila kita berhenti, nafas kita dah terhenti dekat sini, pastikan sebelum tu dia dua harakat. Kalau tidak, bacaan kita akan jadi sia-sia sebab salah baca. Daripada satu satu huruf kita boleh dapat satu pahala, dah tak dapat apa-apa sebab salah baca. Jadi ingat ulang balik apa yang saya cakap. Cuba komen sikit dekat bawah tu, tulis sikit. Bila baca bersambung satu harakat. Bila lupa pula. Tulis tajuk dulu. Tanda bujur. Bila baca bersambung satu harakat. Bila berhenti dua harakat. Tulis dalam komen supaya ingat. Lagi sekali saya ulang. Tanda bujur. Bila baca bersambung satu harakat. Bila baca berhenti dua harakat. Tulis supaya kita ingat. Okey, mantap. Yang lain tulis. Jangan lupa. Okey, bila baca bersama tu harakat wakaf dia harakat. Okey, mantap. Tulis wakaf terus. Okey, mantap. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi sepatutnya saya nak buat muka surat 26 ni. Kita nak sama-sama lah tuliskan bahasa Melajunya. Tapi nampak gaya macam tak sempat lah. Banyak sangat soalan tentang wakaf tadi. Masya Allah. Jadi jomlah kita baca bersama-sama. Jadi macam biasa, letakkan nombornya. Jadi dekat sini muka surat 27, 27, 26.
Boleh jadikan latihan tuan-tuan dan puan-puan. Tengok dekat sini. Dekat sini dia terputus. Khalidina fiha madamati. Tapi dekat sini dia bersambung. Khalidina fiha madamati. Jadi dekat sini tuan-tuan boleh berlatih. Satu tambah satu, dua. Pendek campur pendek jadi panjang. Kita dah kena cabar diri lah. Kalimah campur kalimah akan jadi satu sebuah ayat. Jadi jomlah. Jangan lupa siapa yang masih lemah, letakkan nombor dia lah. Tapi yang dah mahir, jom sama-sama ikut saya baca. Yang tulis nombor pun sama. Ikut saya baca, pastikan nombor tu betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kanan. Khalidina fiha madamati. Okey, dah baca satu, sambungkan dia. Khalidina fiha madamati. Dia yang boleh ikut tak? Cuba komen sikit. Ada boleh ikut tak? Ke macam dengar je. Boleh. Okey, mantap pun dah. Alhamdulillah. Cantik. InsyaAllah boleh. Okey. Jadi jom. Seterusnya. Boleh Ustaz. Mantap Jasmine. Jadi ikut saya. Sama juga. Satu-satu. Lepas tu sambung. Ini dekat rumah pun boleh. Cuba baca satu-satu. Lepas tu kita sambung. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakadu. Yakadu yubinu. Sambungkan dia. Wala yakadu yubinu. Okey, seterusnya. Kita laju sikit. Fasahama. Fakana mina. Sambungkan dia. Fasahama fakana mina. Saya ulang lagi sekali untuk yang tengok rakaman nantilah. Fasahama fakana mina. Okey, mantap. Seterusnya. Sarobila taqifumu. Sambungkan dia. Sarobila taqifumu. Sarobila taqifumu. Okay, mantap. Seterusnya. Baca satu-satu. Qala di abihi. Ya abati. Sambungkan dia. Qala li abihi ya abati. Qala li abihi ya abati. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Ala ghanami waliya fiha. Lepas tu sambungkan dia. Ala ghanami waliya fiha. Ala ghanami waliya fiha. Okey, Alhamdulillah selesai. Puan, untuk topik kita hari ini. Jadi, takkan dah habis dah Ustaz. 27, 28, 29 ni bila? 27, 28, 29 ni adalah untuk minggu depan. Jadi, Alhamdulillah lah. Selesai berkenaan dengan apa dia tadi? Ah, Itu sajalah penerangan kita berkenaan dengan modul yang kedua. Jadi 27, 28, 29 tu akan dibaca minggu depan. Tapi dibaca macam mana? Ingat tak minggu depan ada apa?
Exam mantap hari ni. Ha, ingat ha, jadi minggu depan kita akan exam peperiksaan akhir tahun. Akhir tahun apa? Peperiksaan akhir modul. Ha, jadi pastikan berlatih 27, 28, 29 tu. Ha, jadi doakan tuan-tuan dan puan berjaya lah pada minggu depan. Jadi kita recap sikit apa yang kita dah belajar untuk modul 2 ni. Yang pertama sekali tuan-tuan dan perempuan kena kuasai baris. Baris atas, baris bawah, baris depan. Kita dah berikan formula dah pun. Mulut terbuka untuk baris atas. A. Mulut terbuka untuk baris atas. Lepas tu mulut tersengih untuk baris bawah. Buka, bawah. Atas, bawah. A, I. Lepas tu mulut termuncung untuk baris depan. U. A, I, U. Jadi buatlah latihan tuan-tuan dan puan. Yang kedua, kita perlu kuasai apa dia? Baris panjang dan pendek. Exam nanti buat video live ke? Tidak. Exam nanti kita akan baca secara lisan. Jadi, semua akan masuk kelas dan kita akan panggil lah seorang-seorang untuk baca. Jadi untuk minggu depan bolehlah buka mic. Untuk yang terpilih je lah. Jadi, untuk minggu depan, kita akan baca secara live depan-depan. Jadi nanti ya tu, jadi bersedialah, bersedia untuk dipanggil. Okey, kat mana tadi? Baris. Yang kedua kita perlu kuasai baris panjang dan pendek. Kita kena tahu huruf mat, alif, waw dan ya dan syarat-syarat dia. Kalau alif sebelum dia baris atas, huruf waw, waw tu mesti mati sama dengan alif tadi dan waw mati sebelumnya mesti baris depan. Kalau huruf ya, ya mati mesti baris sebelumnya mesti baris bawah. Tak cukup sekadar itu saja. Tak cukup sekadar itu saja tuan-tuan dan puan. Jangan lupa gunakan formula tekap 2 1 2 1. Kalau 2 pusing tangan tu. Ba. Buat nombor 2. Ba. Macam saya ni buat besar. Puan buat sikit pun tak apalah. Ba. Ba. Pakai jari pun boleh. Kuat. Ba. A. Ba. A. Ba. A. Cuba sambil baca, sambil gerakkan jari tu. Ba. A. Jadi, gunakan formula yang kita bagi itulah. Jadi, dan okey, terbaik. Kena praktis. Dan jangan gugup. Banyak-banyak berdoa, tarik nafas, tenangkan diri. Dan lagi satu perkara lah. Jangan lupa praktis dan jangan lupa latihan. Sebab itu setiap kali habis kelas untuk grup premium kita dah suruh lah hantarkan rakaman. Hantar ke tidak? Yang hantar tu alhamdulillah lah. Yang tak hantar ni grup premium ni. Nauzubillah min zalik. Allahu alam. Jadi kalau tak hantar lagi, gunakan masa yang ada seminggu ni. Gunakan grup premium itu sebaik mungkin. Yang grup VIP ni saya faham lah. Sebab dia dah ada, kata apa? Dah ada private tutor kata. Masuk putihnya, private tutor. Dah ada orang yang tolong semakkan bacaan tiap malam, 8:30 hingga pukul 9. Jadi sesiapa yang rasa macam masih lemah, cuba untuk upgrade ke VIP. InsyaAllah berkesan. Hari-hari boleh baca. Tapi kalau untuk premium tu pun tak apalah. Kita semak juga bacaan tu. Cuma kita semak melalui rakaman. Berbeza dengan VIP, kita ada live untuk semak bacaan. Okey, untuk lancar ambil sejam sehari untuk lancarkan bacaan. Betul Tuan Jasmine. Lancarkan bacaan. Jadi sekarang ni semua tengok dekat chat. Baca apa Puan Rini cakap tu. Promote kuat Ustaz ni. Tak ada masalah. Kita bukan kata apa, kita nak tolong lah.
Jadi kalau perlukan, kalau yang dah pandai tu tak apa. Biar je lah kat basic. Tapi kalau kita rasa kita masih lemah, tepuk dada tanya Iman. Kalau rasa perlukan latihan yang lebih, kita naikkan kelas VIP. Ya, memang hakikat je. Betul Puan Rini cakap tu. Memang hakikatnya, bukan kita promote. Kalau kita perlukan latihan lebih, masuk ke VIP. Itulah fungsinya kelas VIP tu. Okey. Jadi tak habis lagi recap ni. Jadi yang ketiga, kita berikan jugalah tadi. Kita baru belajar tanda bulat dan tanda bujur lah dalam Al-Quran. Jadi kena ingatlah pada huruf alif dan wajah tu. Jadi perlu ingat kalau tanda bulat kena buat apa? Komen sikit semua. Tanda bulat kena buat. Dah terlebih masa dah ni. Kita laju sikit. Tanda bulat kena buat. Lambat pula komennya. Tak payah baca, betul. Tak nampak. Betul juga. Buat-buat tak nampak. Anggap je alif bertanda bulat tu, waw bertanda bulat tu, ya bertanda bulat tak wujud. Tapi kalau ada tanda bujur, berhati-hati sikit. Macam yang saya suruh ingat tadi, kalau baca bersambung, satu harakat. Kalau baca berhenti, dua harakat. Alhamdulillah. Itu sahaja tuan-tuan dan puan. Semoga bermanfaat. Banyak-banyakkan berlatih. Berlatih sekali muka surat 27, 28, 29. Yang ni jangan pula hantar rakaman dekat grup premium. Hantar pula macam 27 nak itu sembang. Tak boleh lah macam tu. Untuk muka surat sebelum ni tak boleh. Boleh. Jadi untuk muka surat 27, 28, 29 ni, pastikan berlatih sungguh-sungguh. Semoga tuan-tuan dan perempuan lulus. Supaya kita boleh jumpa lagi lah bulan depan. Kasih jumpa lah. Jadi banyak-banyakkan berlatih. Jadi dan untuk minggu depan saya ingat kita siap lah. Jujur pada diri sendiri. Jangan tulis nombor siap-siap dalam modul masing-masing jujur pada diri sendiri. Jadi jangan tuliskan nombor. Kita nak tengok bacaan seorang demi seorang lah. Jadi semoga tuan-tuan dan perempuan faham tentang modul yang kedua ni lah. Daripada segala isinya, daripada apa yang kita telah ajar sampai yang kita baru belajar tadi. Kamera tak payah buka. Tak adanya kita nak tengok. Kita nak dengar bacaan je. Jadi kamera tidak perlu buka. Yang buka hanyalah mikrofon sajalah. Pakai mask kalau buka. Ikut suka lah. Jadi nak buka pun tak apa. Tak payah buka pun tak apalah. Sebab kita nak dengar suara je. Bukannya nak uji bakat Akademi Fantasia. Jadi itu sajalah untuk hari ini. Jadi ini untuk kelas terakhir sebelum exam ni, ada apa-apa soalan tak yang terbuku di hati? Ada apa-apa soalan tak? Ini last ni boleh tanya ni. Lepas ni dah tak boleh tanya dah. Kalau grup premium tu boleh lah tanya dalam grup. Ni yang grup basic ni. Ni kali peluang terakhir untuk kita tanya soalan. Lepas ni lepas ni kita akan jumpa pada minggu depan. Tak ada soalan ke? Boleh Okey mantap, tak ada apa-apa. Okey, semua faham. Alhamdulillah. Tersentuh hati saya bila pelajar faham. Jadi jadi aplikasikan apa yang telah kita belajar selama ni dan jangan lupa berlatih. Walaupun kita faham, tapi kalau kita tak berlatih, lidah ni dia keras lagi. Jadi kita kena selalu sebut-sebut dan sebut sampai lidah kita jadi lembut. Dan ingat perkara yang paling penting yang saya selalu cakap, iaitu biar lambat asalkan betul. Baca lambat tak salah. Yang salah baca salah. Orang berapa ayat? Ada lah, mana lagi tahu. Ah, Kena ulang kaji lah semua. Aduh. Okey, dah terlebih masa dah ni. Yang lain ni nak tidur dah ni. Dah. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, ingat macam saya cakap tadi, insya-Allah minggu depan jangan lupa tenangkan diri, buang segala masalah dunia dan baca satu persatu. Nak makan lapang Ustaz. Terus Min. Makan sate ke Terus Min? Okey, muka surat berapa? Udah cerita dari tadi.
Oh, tak berniaga. Okey, okey, tak apa Azmin. Tuan Ram, muka surat 27, 28, 29 Itu untuk exam minggu depan. Untuk latihan premium, tadi berapa? 23 sampai 26. Itu latihan bacaan premium rakaman. Yang untuk exam 27, 28, 29. Okey, jadi kalau dah tak ada apa-apa soalan lagi, kita tutup dahulu majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah lagi sekali saya doakan tuan-tuan dan puan-puan berjaya pada peperiksaan minggu depan dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu harapan. Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sama-sama Puan Hartini, sama-sama Tuan Jasmin, sama Puan Tiara, jumpa lagi. Jangan lupa berlatih, jangan lupa buat latihan seminggu je lagi ni. Saya nak semua muka yang ada ni ada tau bulan depan. Ha, siapa lagi ni? Puan Mita, Puan semua ni, Puan Tera. Saya nak nama-nama ni semua ada minggu depan minggu depan bulan depan. Lagi satu jangan ponteng bulan depan. Datang kelas. Okey, terima kasih Tuan Nata. Terima kasih pula. Sama-sama Tuan Nata. Okey, terbaik hari ni. Okey, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.